أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau serta ahli jawatan kuasanya, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya sangat hormati Al-Fadhil Ustaz Nazri, Tuan Haji Rahman dan krunya. Khususnya kepada para asatiza, para tuan guru, para ustazah dan kepada para pelajar-pelajar sekalian, tak lupa kepada adik kakak, pak cik, mak cik yang hadir dalam program kita pada malam ini. Pertama sekali kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat dihimpunkan di dalam surau ini, duduk dalam satu majlis yang sangat baik, ya, sangat baik. Antara tengok bola sepak dengan duduk dalam majlis ni mana baik? Majlis ni, ya, insya-Allah. Tengok bola sepak pun baik juga. Tapi tak ada pahala. Dapat dosa lagi. Duduk dalam majlis ni kita berselawat, kita dengar ceramah, ya. Jadi pada malam ini kita nak fokuskan ceramah kita berkaitan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, saya nak bacakan satu syair yang pernah saya dengar secara tak sengaja ketika sedang berada di veranda rumah saya di Damsyik. Waktu tu saya duduk di Damsyik lah. Macam mana boleh tercampak kat sana. Jadi petang-petang duduk relax. Tiba-tiba dengar ada satu orang Arab, dia sedang dodoikan anak dia. Nah, saya tanya kepada kawan-kawan yang kat sana, dia kata memang lagu tu orang anu dodoi anak. Saya tanya dia, kalau dodoi bapak dia boleh tak? Dia kata boleh juga. Lagu ni bunyi dia begini. Tapi suara saya tak sesedap suara Ustaz Nazri. Suara saya macam Ranwi Sarip sikit. Lagu dia berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Macam tu je lah. Jadi makna dia tu sangat menarik. Saya pun terus ambil pensil, terus catat, terus hafal. Sampai hari ni tak lupa. Sebab apa? Inilah lagu yang saya dodoikan anak saya. Jadi kita tak dodoi dah dengan lagu suriram tak ada dah. Ya, kita dodoikan dengan lagu ini dengan syair-syair. Apa makna syair ini? Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia. Memang kita tahu dia manusia pun. Sebab tu bila kita belajar dalam ilmu tauhid, sifat-sifat yang harus bagi seorang rasul apa dia? Harus dia bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebab dia manusia macam kita. Tapi dalam syair ni dia kata apa? Walaisa kal bashari. Tapi dia bukan seperti manusia biasa. Macam mana pula tu? Ya, dia manusia macam kita, tetapi dia bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutatun. Bahkan dia tu seperti yakut. Apa makna yakut? Batu permata. Wan nasu kal hajari. Dan manusia macam kita ni seperti batu biasa aja. Pernah tengok tak batu rel kereta api? Pernah tak ada satu kes perompak mencuri batu rel kereta api? Tak ada.
Sebab apa orang tak curi Ratu Rel kereta api? Tak ada nilai. Betul tak? Tetapi batu permata, Masya Allah. Dua-dua, kalau kita rebus tak masak. Tak masak dan orang tak makan batu permata ni. Semua juga batu biasa. Tapi batu permata itu nilainya sangat tinggi. Adapun kita ni seperti manusia biasa saja. Yalah, Nabi kita tu walaupun dia manusia biasa, dia makan macam kita juga. Tapi makan dia tak sama macam kita. Nabi makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Ni kejap lagi ada makan. Nabi tidur. Nabi tidur tak? Nabi tidur, tapi dia tidur sikit. Ya, dalam Quran kata apa? Tatajafa junubuhum anil madha. Jauh dia punya tulang belakang tu jauh daripada tempat tidur. Mana dia semayang malam tu sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi tidur, tapi tidur dia sedikit. Kita sikit-sikit tidur. Ni kejap lagi tidur ni. Sebab itu dikatakan Nabi itu seperti manusia, tetapi dia bukan manusia seperti kita. Dia orang yang hebat. Dia orang yang sangat azim. Orang Arab kata azim. Hebat, agung sangat. Ya. Jadi pada malam ini kita nak membongkar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apa tujuan dia? Supaya timbul rasa kagum kita kepada Nabi. Sekarang ini oleh kerana kita kurang pengetahuan tentang siapa Nabi kita, maka macam mana nak timbul rasa kagum? Bila boleh datang sayang ke agaknya? Sayang ke agaknya? Boleh, sekadar di bibir je lah. Betul tak? Sayang Nabi tak? Sayang. Tapi McDonald makan. Makan McDonald. Di tahfiz saya di Kelang, pelajar-pelajar yang didapati makan McDonald terus buang daripada madrasah. Tak ada maaf. Buang terus. Dia masuk Pizza Hut, terus buang. Cerdik macam mana pun kita buang. Israel dapat duit, dia beli, ditembak orang Islam dekat Palestin. Sedangkan Nabi sayang tak umat dia? Sayang. Tiba-tiba kita ni isap okok tu semua sumbangan dia kepada Israel. Sayang Nabi tak? Sayang. Mana sayangnya awak bekalkan duit kepada Israel untuk tembak orang Islam dekat Palestin. Sebab itu di tahfiz Ustaz, nobody, tak ada orang boleh makan makanan-makanan yang dibawa daripada keluaran syarikat yang menyokong Israel. No, tak boleh. Sebab kita sebut dan kita kena cakap. Kita kena buktikan. Kalau tidak, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang cakap banyak tapi tak buat apa yang dia cakapkan. Kita sayang Nabi. Kan? Tapi waktu yang sama kita bagi sumbangan untuk membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita cakap dan kita kena buat. Jadi kita kena datang rasa cinta pada Nabi. Macam mana nak datang rasa cinta pada Nabi itu? Kita kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tengok, hebat dia ni, hebat, sangat hebat. Ya. Di samping sebelum kita rasa dia hebat, kita sayang dia, sebelum tu kita dah kena sayang dah wajib dah kita sayang dia. Sebab sayangkan Nabi ni, cintakan Nabi satu kewajiban. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in atau kama qala Nabi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ni lebih dia cintai daripada ayah dia, daripada anak dia dan segala manusia yang dia sayang. Kalau ada dalam hati kita rasa sayang kepada ayah lebih daripada Nabi, ada problem lah dalam iman kita tu. Kalau kita sayang mak kita lebih daripada Nabi, ada problem lah tu. Para sahabat telah buktikan bahawa mereka sayangkan Nabi lebih daripada ayah dia. Cuba tengok sejarah Abi Ubaidah bin Jarrah. Abi Ubaidah bin Jarrah seorang panglima perang. Ya, kubur dia ada dekat sempadan Israel dan juga Jordan.
Dia, Abi Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, dan juga Syurahbil binti Hasnah. 3 kubu beratur dekat sepadan Jordan, Israel. Mengapa kubu mereka berada di sana? Sebab mereka ini terkorban sewaktu berperang di sana. Tapi bukan mati perang, tetapi mati kena taun, mati kena COVID-19. Jadi kubur dia ada kat sana. Abi Ubaidah ni panglima perang yang hebat. Dalam perang Badar, ayah dia duduk di pihak musyrikin, dia duduk di pihak Islam. Jadi bila dia tahu ayah dia duduk di pihak musyrikin, dia cuba nak elak-elak lah, kalau boleh tak nak jumpa ayah dia sebab perang. Kan kalau perang ni, kalau aku tak serang kau, kau serang aku. Dia cuba nak elak, elak punya elak terjumpa juga. Ayah dia hina Islam. Ayah dia hina Rasulullah. Lalu dia tak ada pilihan lain sebab dia dah berjanji. Apa janji dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Itu terjemahan dia. Tetapi makna dia, tuntutan dia, Nabi kita lebih kita utamakan daripada segala-galanya. Ini bapa, ini Rasulullah. Perjanjian kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia berperang dengan bapa dia, berlaga pedang. Dia sendiri bunuh bapa dia. Sanggup bunuh bapa? Jangan bunuh. Sebab apa? Bapa kamu orang Islam. Apa tak? Abi Ubaidah ni bapa dia tak Islam, lawan Islam. Tetapi walaupun bapa cinta dia kepada Nabi menyebabkan dia sanggup berperang dengan bapa dia. Satu pembuktian. Cinta itu perlukan pembuktian. Betul tak? Cinta itu bukan hanya berada di bibir lidah saja. Dia perlukan kepada pembuktian. Abi Ubaidah telah buktikan bahawa dia cintakan Nabi. Jadi sebab tu kita perlu ada pengetahuan yang banyaklah tentang Nabi. Barulah rasa kagum kita pada Nabi. Bila kagum tu datang rasa cinta. Bila cinta tu kita akan tiru dia, kita akan ikut dia, kita akan sanggup membela dia. Baik. Cakap tentang cinta pada Nabi ni. Cinta pada Nabi ni. Pertama sekali Ustaz nak cerita bahawa Nabi kita ni, siapa tengok dia akan cinta. Hatta Allah pun cinta kat dia. Allah pun cinta kat Nabi. Apa bukti Allah cinta kat Nabi? Kan Allah sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah pun berselawat pada Nabi. Maknanya apa? Maknanya Allah sayangkan Nabi. Kalau tidak, masakan Allah berselawat ke atas Nabi? Allah sayangkan Nabi. Baik. Apa lagi bukti Allah sayangkan Nabi? Banyak. Kalau kita tengok dalam surah Wad-Duha. Adik-adik semua hafal. Tahfazuna surah Ad-Duha? InsyaAllah. Kalau kita tengok surah Ad-Duha, Allah Ta'ala buktikan dia sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, ya Rasulullah, mengapa engkau bersedih ketika orang baling batu dekat engkau? Aku ni Allah tahu, Tuhan yang menguasai alam ini, aku sayangkan engkau. Aku tak pernah tinggalkan engkau walaupun sedetik. Apa bukti dia? Allah kata, cuba tengok sejarah hidup engkau masa kecil-kecil dulu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah ia tu siapa? Dhamir yajid tu kembali, dhamir yajid tu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Betul tak? Dalam bahasa Arab, yajid fi'lul mudhari' majzum wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa tu kembali kepada siapa? Daripada Allah. Dan tidak mendapatilah, apakah tidak Allah mendapati engkau itu yatim? Allah kata, ya Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku sayang dengan engkau. Buktinya, dulu masa engkau anak yatim dulu, aku jaga engkau dengan baik. Macam mana Allah jaga Nabi dengan baik? Allah gerakkan manusia-manusia sayang dekat dia. Siapa yang kontrol hati manusia? Allah. Pertama sekali Allah gerakkan hati siapa? Allah gerakkan hati Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ni? Nabi kata, Ummu Aiman ummi athaniyah. Ummu Aiman tu mak aku yang kedua, kata Nabi. Ummu Aiman ni seorang perempuan hitam. Kalau kita tengok dia tu, gigi je putih. Hitam, dia berasal daripada Habsyah. Dia ni hamba kepada Abdul Muttalib.
Masa Nabi lahir ni, Ummu Aiman ni sayang kat Nabi. Tapi nak buat macam mana, budaya orang Arab, anak-anak akan dihantar di kampung. Dia tak jaga anak kat bandar, sebab dekat bandar macam-macam benda ada, tak elok. Lagipun penguasaan bahasa Arab di bandar tak berapa hebat ketika tu. Jadi dihantar ke kampung supaya dia dapat belajar bahasa Arab yang baik. Jadi Ummu Aiman pun tengok, Allah sayangnya, aku nak jaga dia. Tak apalah, bagi masa lah. Cukup 2 tahun, maka Halimatus Sa'diyah kembalikan dia balik. Tetapi dia minta, boleh tak sambung lagi 2 tahun. Ketika itu Ummu Aiman menangis. Aku ingatkan tadi dah dapat dia. Sambung lagi. Cukup 4 tahun Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Dia balik, lalu mak dia ajak dia pergi ziarah makam ayah dia di mana? Di Abwa. Betul tak? Di Abwa. Abwa ni letak kat mana? Antara Madinah dengan Mekah. Itu Abwa letak antara Madinah dengan Mekah. Dalam masa sampai di Madinah tu, dia ziarah makam ayahanda dia, Siti Aminah, mak dia ni sakit. Sakit, diubatkan. Tapi tak sembuh juga. Oleh kerana waktu nak balik dah tiba, dia pun jalan. Sampai di Abwa, mak dia meninggal dunia. Selepas mak dia meninggal dunia, Ummu Aiman take over. Ummu Aiman ambil dia, jaga dia betul-betul. Sebab itu Nabi kata, Ummu Aiman ini mak aku yang kedua. Dan Ummu Aiman dia meninggal dunia sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah. Tengok. Padahal apa hubungan Nabi dengan Ummu Aiman? Tak ada apa-apa pun. Nabi handsome, putih, Ummu Aiman hitam. Nabi orang Arab, ini orang Habsyah. Ini hamba, Nabi ini tuan. Tapi Ummu Aiman sayang kat dia. Siapa tengok Nabi akan sayang kat dia. Siapa lagi sayang kat dia? Allah gerakkan hati Abdul Muttalib, datuk dia. Datuk dia tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang. Apa bukti sayang? Apa bukti Abdul Muttalib sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sirah Nabi kita boleh baca kan. Abdul Muttalib ni dia ketua pemimpin Quraisy. Dia selalu pergi meeting. Bila dia pergi meeting tu, dia bawa Nabi kita. Nabi kita dia bawa. Ahli mesyuarat kata, ya Abdul Muttalib, ini budak ni kalau dia menangis nanti dia kacau meeting kita. Apa kata Abdul Muttalib? Innalahu lasya'nun azim. Dia kata, you shut up. Dia kata, ya, ini budak aku bawa masuk dalam meeting bukan saja-saja. Sebab apa? Ini cucu aku di masa akan datang, dia akan bawa perkara yang besar. Siapa pernah tengok Perdana Menteri kita bawa cucu dia masuk parlimen? Pernah tengok? Mana ada, betul tak? Siapa pun tak pernah bawa masuk cucu dalam parlimen, betul tak? Abdul Muttalib bawa cucu dia masuk parlimen. Tengah-tengah bincang tu, biar cucu saya tengok macam mana kita selesaikan masalah ummah. Sebab tu Nabi kita, bila dia memimpin, dia pandai memimpin. Sebab apa? Daripada kecil, dia telah didedahkan dengan mesyuarat. Kita nak buka mesyuarat pun tak kerti, betul tak? Nak buka mesyuarat dengan apa? Nyanyi lagu Suriram. Baik. Itu makna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah Allah mendapati engkau itu sesat, kemudian dia beri hidayah? Ulama tafsir kata bukan sesat baral tu. Makna sesat di sini, Nabi kita dia duduk di Mekah. Masyarakat Mekah sembah apa? Sembah berhala. Masyarakat Mekah dia tak minum Pepsi Cola, dia minum arak. Minum arak, berzina, minum arak, macam-macam lah. Tapi Nabi kita tak pernah terlibat walaupun sekali. Nampak? Allah kata apa? Engkau duduk dalam masyarakat yang sesat, tapi engkau tak pernah buat benda sesat tu. Engkau tahu tak sebab apa? Sebab aku jaga engkau. Ya, ibarat ikan kembung. Siapa pernah tengok ikan kembung? Ikan kembung duduk sungai ke duduk laut? Laut. Laut masin tak? Tapi kalau kita tangkap ikan kembung, kita potong rasa daging dia, masin ke tawar? Tawar. Ikan kembung duduk dalam lautan punya lama, tak terkesan dengan air masin. Begitulah Nabi Muhammad SAW duduk dalam masyarakat Arab yang jahiliah, yang sembah berhala, dia tak pernah sembah berhala. Duduk dalam masyarakat Arab yang minum arak, setitik arak pun dia tak pernah minum. Ingat senang ke? Jangan minum. Budak-budak tahfiz pun, yelah ni okey ni kan. Balik rumah, cuti 3 bulan, 4 bulan, terjebak juga, betul tak? Terjebak juga itu. Sikit-sikit adalah, betul tak? Sekarang ni tengok TV tak? Mana boleh Ustaz? Haram. Kena PKP 3 bulan, terjebak juga, betul tak? Terjebak, mana boleh tu. Tapi Nabi kita
Bukan 2 tahun PKP. Itu dia duduk dalam suasana jahiliah berapa tahun? 40 tahun, Mat. 40 tahun dia tak pernah terlibat dengan jahiliah. Nampak? Siapa jaga? Allah. Pernah dengar tak cerita dalam Ustaz baca kisah ni dalam satu kitab yang ditulis oleh Allahumma salli ala Nabi. Kitab Muhammad Rasulullah. Dia tulis Nabi satu ketika dia tengah gembala kambing. Kali dia dengar bunyi pancaragam tu. Pancaragam tu gedengang seronok lah. Kita budak-budak kan dengar bunyi gedung-gedungan mesti nak pergi dengar. Dia kata kat kawan dia, kau tolong jaga kambing aku boleh? Boleh. Nak pergi dengar. Dia pergi. On the way nak tengok konsert tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Ada tak orang nak pergi konsert tiba-tiba tertidur? Mana boleh ni Ramli Sarip ni nak nyanyi. Oh tu, ini Scorpion nak nyanyi tu. Kasut beli pun dah berapa ratus punya kasut nak tengok Scorpion tu. Seluar jin yang terbelah kat lutut tu bukan murah tu. Nak tengok Scorpion. Musnah siapa ke boleh tertidur? Tak ada saudara. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi kita oleh kerana benda tu Allah Ta'ala tak mau Nabi kita terlibat dengan benda tak elok. Allah tidurkan dia tengah-tengah jalan. Dia rasa ngantuk, tidur. Bangun-bangun tengok, dah tak ada dah. Allah jaga dia. Ini makna apa? Wa wajadaka dhalam fahda. Lagi apa dia? Lupa. Wa wajadaka ailan. Tidakkah Allah mendapati kau miskin, kemudian dia kayakan kau? Nabi kita miskin tak? Miskin. Itu, dia kan anak yatim, miskin. Tiba-tiba Allah kayakan dia. Bila Allah Ta'ala kayakan dia? Allah kayakan dia dengan dipertemukan dia dengan seorang janda kaya. Nama siapa? Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kan, Khadijah ni dia ada banyak modal, dia ada banyak duit. Dia dah buka dia punya cawangan perniagaan dia dekat Mekah. Dia nak buka cawangan dia dekat Rom, sebuah negara yang bertamadun. Siapa nak bawa modal dia nak pergi berniaga kat sana? Bukan mudah tau. Khadijah ni seorang janda kaya. Orang perempuan ni, Dik, kalau dia berniaga, dia cukup detail tu. Segala-galanya dia catat. 5 sen keluar pun dia catat. Dia bukan macam orang lelaki-lelaki. Ustaz bos, Ustaz tahu lah itu. Allah RM10. Cincai mah itu. Tapi perempuan jadi bos, 5 sen pun dia kira. Khadijah ni dia, kalau tidak takkan dia boleh jadi jutawan kan. Tiba-tiba dia nak buka cawangan dia ada modal yang banyak. Siapa nak kembangkan perniagaan dia di Rom, sebuah negara yang bertamadun tinggi. Dekat kota Mekah tu terdapat banyak lelaki-lelaki yang suka berniaga. Kan? Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia untuk memilih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa, boleh tak bawa saya punya harta? Beli barang-barang, kita jual kat sana, untung balik sini kita bagi 2. Ni kalau kita belajar dalam ilmu muamalah dipanggil sistem mudharabah. Nabi kata, boleh lah. Nabi kita pun dah biasa berniaga kan. Dia pun bawa. Khadijah ni dia pandai. Dia bukan lepas Nabi seorang, dia hantar dia punya mata-mata gelap dia. Siapa dia? Maisarah. Dia kata, Maisarah, hang pergi tengok budak ni. Macam mana cara dia berniaga. Maisarah follow dia. Bila sampai dekat Rom, Maisarah tengok, ya Allah, dia ni berniaga, mulutnya manis, segala-galanya manis. Menyebabkan sekali pergi terus dapat untung. Bukan mudah tau berniaga kat tempat orang, pergi sekali terus untung. Mudah ke? Oh, bukan mudah. Tapi Nabi kita, kepakaran dia dalam perniagaan, dia pergi berniaga sekali, balik untung. Bila untung tu sampai di Mekah, dia pun mula bagi-bagikan. Bagi keuntungan lah kan. 1 untuk engkau, 1 untuk aku. 2 untuk engkau, 2 untuk aku. Bagi-bagi. Alhamdulillah semua dah bagi-bagi. Khadijah pun dah ambil untung dia. Nabi pun dah ambil untung dia. Kan? Bila balik tu Khadijah tanya Maisarah. Macam mana brother kita? Kau tengok dia berniaga macam mana? Kata, puan, ini macam puan. Ini macam itu. Macam mana? Orangnya bagus, jujur, amanah. Mukanya manis bila jumpa pelanggan. Pelanggan suka dekat dia. Itu yang untung banyak tu. Bila Khadijah dengar tu, Allah Ta'ala masukkan rasa cinta dalam hati dia kepada Nabi kita SAW. Ingat senang ke janda kaya nak jatuh cinta pada seorang pemuda? Datuk Vida. Mana ada ambil Ustaz Nazri jadi suami dia? Tak ada.
Kalau Ustaz Nazri pun dia tak ambil, Ustaz Uda lagi lah. Betul. Sebab apa? Sebab dia tengok ini, boleh percaya ke ni? Tapi Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid boleh percaya pada Nabi dan boleh jatuh cinta pada Nabi. Perempuan ni, kalau dia dah kaya raya, dia dah tak perlu dah laki-laki. Betul tak? Orang laki-laki ni, dia perlu untuk lindung dia. Ini dia kaya raya. Apa dia nak? Dia nak beli Alphard. 7 Alphard dia boleh beli. Dia boleh pasang bodyguard. Tapi tiba-tiba dia sayang pada Nabi SAW. Nampak tu? Inilah sayangnya Allah kepada Nabi SAW. Jadi kita berhenti rehat dulu. Bagi Ustaz Nazri pula bernasyid, berselawat. Ya. Lepas ni kita sambung bagaimana cinta Nabi kepada umat pula. Itu dia. Silakan Ustaz. Lagu apa? Lagu mikrofon. Okey. Takut dia kena tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan. Apa khabar semua? Best Ustaz udah ceramah? Alhamdulillah. Best kat sini tau, tapi sekolah dia. Karena ikut betul-betul macam mana Ustaz udah nak. Okey, ini macam mana nih? Ini memang dia begini-ginilah nih kan. Bismillah. Tadi kita selawat ramai-ramai, sekarang saya selawat seorang-seorang. Tapi pakai kita lah. Kita okey boleh? Bismillah. Silakan kita niat lillahi ta'ala saja. Dengar kerana Allah. Jangan terbuai oleh gitar itu. Sedap gitar tu. Kena faham ya. Allah tu maha indah. Ingat, cantikan dan keindahan Allah itu segala-galanya. Jadi suara yang sedap adalah keindahan Allah. Bunyi-bunyian yang sedap keindahan Allah. InsyaAllah kita tetap dengan Allah. Tetapi kalau semua benda hiburan itu kita bawa dengan kita, maka jalan kita tidak lurus, dia akan menyimpang. Seperti pisau yang tajam, ada pisau mahal, ada pisau tajam, ada pisau tengok je cantik, tapi nak potong ayam tak boleh. Jadi kalau kita gunakan pisau itu di jalan Allah, maka ibadah jadinya, insyaAllah. Adakah Allah cantik itu dengan sebab masjid saja? Dengan sebab Al-Quran saja? Allah yang maha sempurna keindahan. Allah ciptakan seluruh keindahan dalam dunia ini. Wanita cantik, lelaki handsome, pemandangan yang cantik, bunyi-bunyian yang cantik, makanan-makanan yang enak, tempat-tempat percutian yang cantik. Kalau kita pandang itu semua dan kita dengar itu semua, kalau kita lupa Allah, sesatlah kita. Itu namanya sesat. Tidak melihat kebesaran Allah. Tidak melihat kebesaran Allah. Jadi ada orang belajar kenal Allah, dia kata itu Allah, ini Allah, ini Allah. Kepala otak dia. Bukan nampak Allah sana sini. Betul juga cakap itu, tak melihat kebesaran Allah. Tengok daun, terlihat kebesaran Allah. Tengok perempuan lalu kat depan, bukan nampak perempuan. Ya Allah, cantiknya Engkau ciptakan, ya Kau lah yang maha cantik. Gitu. Tak adalah aku kalau nak kahwin nak dia lah, sumpah aku tak cari lain. Itu dah salah. Kalau susahlah kita. Kalau ada orang hidang macam mana? Bedal je lah. Takkan nak sakitkan hati orang kan Ustaz udah. Wajibnya jaga hati orang kan? Yang semampunya. InsyaAllah. Jadi kita kena faham hidup ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum Rasulullah naik ke Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj kan, Rasulullah mengajarkan para sahabat kenal Allah dulu. Saya rasa masalah receiver nih, man. Receiver dia kena ada di sini. Receiver dia ni yang jauh sangat, mungkin mikrofon ni jadi jauh. Oh ya ni ya. Kita try ya ni. Tes. Nah, dia lagi segan nih. Tes. Oh ini lagi segan. Kita tutup. Tawakkaltu ila Allah insyaallah. Nah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Rusal Khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad. Ya Imam al-Qiblataini. Ya Muayyad ya Mumajjad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala ya karim. InsyaAllah bahasa Arab tidak dapat difaham melainkan orang yang belajar bahasa Arab. Itu pun kalau dia tidak menghayati bahasa Arab itu betul-betul, tak juga paham macam mana bahasa Melayu. Betul? Tiba-tiba tanya, ma ismuka? Ma rabbuka? Allah.
Masih boleh jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang nama apa bang? Zola, sesuai lah tu. Alhamdulillah Bang Zul, menceriakan suasana kita malam ini. Tak apa-apa ya Ustaz Uda ya. Macam mana lagu Ustaz Uda tadi? Yang lagu Dorian tu? Muhammadun Basharun Walaysa kal bashari Falhuwa yaqutatun Wan nasu kal hajari. Allahu Akbar. Kan Nabi Muhammad tu macam, itu bahasa sebenarnya hanya mengibaratkan Nabi Muhammad tu macam yakut. Kita macam batu, kepala batu sangat. Orang cakap jangan, dia buat juga. Itulah kepala batu. Kalau duduk dekat sop tu lurus diam-diam, dia bercerita juga. Kepala batu betul. Orang kata jangan guna tandas tu, air tak ada, dia guna juga. Apa jadi? Masalah banyak kek dalam tu nanti. Tu yang saya larilah pergi tempat lain. Tak boleh nanti buat kek, masalah. Takkan nak pakai tisu kan? Allah nak uji. Allah nak uji kita sebentar. Jadi tahan. Air ada dah? Ada, tengok air keluar. Kita berdoa, ya Allah tolong, ya Allah keluarkan air pipe. Ya Allah tolong, ya Allah jangan. Itulah doa kita tadi. Dalam sujud pun dibawa. Okey, alhamdulillah saya nyanyikan satu lagu lagi tentang Rasulullah sebelum Ustaz udah sambung lagi sekali ya. Okey. Insyaallah. Ada orang minta lagu nih. Rasulullah. Saya tak pernah nyanyi macam ni. Gitaris kat sana, dekat utara, saya kat selatan. Bengong. Tak dibuat orang. Tapi apa boleh buat? Ruang kita tak cukup. Wayar tak, dia sampai situ je. Alangkah, ngam gak tuh? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya
hidup ini andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, cukup dulu itu. Kita sambung dulu majelis ilmu kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah dengar bagaimana Allah Ta'ala sayang pada Nabi. Kita nak dengar sekarang pula macam mana Nabi pula sayang kepada umat. Ya. Dalam tafsir, kalau kita buka dalam tafsir Al-Qurtubi, ada menceritakan tentang sebab turun ayat surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Pada masa surah ini turun, Nabi SAW dan para sahabat sedang duduk berbincang-bincang dalam masjid. Macam ni lah. Nabi bagi tazkirah. Ya. Tiba-tiba, para sahabat lihat peluh Nabi itu keluar besar-besar ibu jari. Pernah tak bapak kita kerja kat kebun tu peluh dia besar ibu jari? Tak pernah. Dia boleh jadi gitu bila polis trafik tahan kita, lesen tak bawa. Road tax mati. Boleh jadi gitu. Tapi Nabi SAW masa dia tengah bagi tazkirah tu, tiba-tiba para sahabat nampak peluh dia keluar besar ibu jari. Pap, jatuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan wahyu sedang turun. Jadi Nabi kita ni bila wahyu turun dia akan menggigil. Lepas tu peluh dia keluar besar-besar. Jadi para sahabat dah faham dah. Ini Jibril sedang menyampaikan wahyu. Para sahabat pun tinggalkan Nabi. Biarkan Nabi seorang diri. Lalu mereka menyorok di tempat lain lah. Duduk belakang pokok ke tengok apa jadi pada Nabi. Jadi mereka tengok Nabi kita senyum. Masa peluh dia keluar tu Nabi kita sedang senyum. Para sahabat kata ini ada berita gembira untuk kita ni. Tapi beberapa ketika selepas itu mereka lihat Nabi SAW menangis. Menangis betul-betul. Sahabat kata, sudah. Apa pula ni? Yang kata, nanti lu. Bila Rasulullah dah lega, dah kembali normal, kita pergi tanya dia. Jadi mereka pun perhati tengok Nabi. Okey, Nabi dah okey semua. Semua datang kat Nabi. Ya Rasulullah, apa surah yang turun? Nabi kata, baru sebentar tadi turun dari Allah, malaikat Jibril bacakan aku surah Inna a'tayna kal kautsar. Ya, bila turun surah ini, Nabi ketawa, senyum dan dia menangis. Para sahabat, ya Rasulullah,
mengapa bila turun surah ini engkau senyum ya Rasulullah, kemudian kami tengok engkau menangis? Nabi kata, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami kurniakan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebuah kolam namanya Al-Kautsar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Kautsar itu apa? Kautsar itu ialah sebuah kolam yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah di padang mahsyar untuk umat dia. Nanti bila kita berada di padang mahsyar, matahari duduk sejengkal atas kepala. Ya, pada masa itu kita berada dalam keadaan panas. Dalam separuh riwayat kata, ya, Nabi kata 50,000 tahun manusia akan duduk di padang mahsyar, tak tahu apa-apa pun. 50 tahun berjemur kat situ. Ketika itulah Nabi panggil umat dia. Ya ummati, ya ummati. Semua manusia tengok Nabi kita memanggil umat dia. Ketika itu umat Nabi Ibrahim pun pandang, umat Nabi Musa pun pandang, umat Nabi Isa pun pandang. Tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memanggil, ya ummati, mari minum di telaga Kautsar aku. Ketika itulah semua manusia nak pergi minum di telaga Kautsar itu. Sebab apa? Sebab ketika itu dahaga yang sangat. Tapi malaikat menghalang, tak boleh. Telaga Kautsar ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Isa tak boleh minum kat situ. Umat Nabi Musa tak boleh minum kat situ. Padahal di kalangan umat Nabi Isa itu ada siapa? Ada Al-Hawariyun. Siapa Hawariyun? Orang-orang yang berkorban untuk menolong Nabi Isa. Mereka pun tak boleh minum. Yang boleh minum di telaga Kautsar itu ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari nak pergi minum. Siapa umat Muhammad tu? Kita lah. Berebut nak pergi minum sebab suasana yang terlalu panas, dahaga yang bersangatan. Semua nak pergi minum. Sebab itu Nabi kita gembira. Sebab apa? Sebab dia gembira sangat kerana umat dia diberi penghormatan oleh Allah untuk minum di telaga Kautsar. Dalam hadis sahih, Nabi cerita telaga Kautsar ni, air dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan cawan-cawan yang disediakan di atas birai Al-Kautsar itu lebih banyak daripada bintang di langit. Bintang di langit tu banyak, cawan dekat Kautsar tu lebih banyak untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata, aku gembira. Apa yang boleh menyenangkan umat dia, Nabi bergembira. Sayang daripada kita. Mengapa pula engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah kata, ketika semua umat aku berlari nak pergi minum di telaga Kautsar itu, malaikat menghalang sebahagiannya. Kamu tak boleh masuk. Kamu silakan. Kamu tak boleh masuk. Kamu silakan. Ketika itu Nabi bertanya kepada malaikat, ya malaikat, mengapa engkau menghalang mereka ni masuk sedangkan ini umat aku juga? Kata malaikat yang menjaga je, innaka la ta'rifu ya Muhammad madza ta'malu ba'dak. Kama qala Nabi, ya Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka ini telah lakukan selepas engkau tiada di muka bumi. Ini memang umat engkau. Memang ini umat engkau. Tetapi engkau tidak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka ini telah melukakan hati engkau. Bagaimana mereka ini telah membuang sunnah-sunnah engkau. Bagaimana mereka ini telah membelakangkan Quran-Quran engkau. Sebab itu mereka tak boleh minum. Bila Nabi dapat tahu sebahagian umat dia tak boleh minum di telaga Kautsar, dia menangis. Menangis semenangis-nangisnya. Menunjukkan apa tu? Sayangnya dia kepada umat. Ketika itulah dia sujud di hadapan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ini umat aku, ini umat aku. Ya, itulah sayangnya Nabi kepada umatnya. Nah, jadi kalau Nabi pun sayang kepada umatnya, ya, bila sampai di akhirat nanti, Nabi dia dah memang ahli syurga. Itu pun dia sayang pada umatnya. Kita bila sampai di akhirat nanti, kita perlukan Nabi untuk syafaat dia. Macam mana kita nak dapat syafaat dia kalau kita tidak menyayangi dia? Macam mana kita nak dapat syafaat dia kalau kita tidak menghidupkan sunnah dia walaupun satu dalam diri kita? Ya. Jadi sebab itu pentingnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam diri kita. Tak banyak sikit kita hidupkan. Itu. Mana yang boleh pakai serban, pakai. Mana boleh pakai jubah, pakai. Mana yang boleh bersugi, bersugi. Mana yang seberapa banyak sunnah, sama ada yang besar
maupun yang kecil. Sama ada sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat. Sama ada sunnah yang harus maupun sunnah yang biasa dibawa oleh Nabi SAW. Jadi begitu sayangnya Nabi kepada kita. Baik. Kalau Nabi sayang kepada kita, mari kita tengok pula macam mana pula umat sayang kepada Nabi SAW. Ya, baiklah. Ustaz nak cerita satu kisah. Ya, bila kita kata sayangkan Nabi ni, kita kena berkorban apa saja untuk dia. Kena berkorban apa saja untuk dia. Kalau tidak, di mana cinta kita pada Nabi? Ustaz nak cerita satu kisah. Ya. Kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar membuktikan bahawa dia sayang kepada Nabi SAW. Sayangnya dia kepada Nabi. Kita dah dengar kan bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah bersama dengan Nabi, ketika duduk di Gua Thur, ya, ketika Nabi dah letih, dia bersihkan. Nabi nak baring dalam gua tu, dia bersihkan dengan jubah dia. Bersihkan. Ketika Nabi nak baring, bantal tak ada, Sayyidina Abu Bakar duduk, dia lunjurkan kaki dia, riba dia, peha dia jadi bantal kepada Nabi SAW. Ketika Nabi sedang tidur tu, keluar ular. Dia tengok ular, dia pun tutup lubang ular tu dengan jari dia, ular tu patuk dia. Punya sakitnya bila dipatuk ular. Tetapi dia tak kejutkan Nabi sebab apa? Sebab sayang kat Nabi, takut ganggu Nabi tidur. Tapi bisa ular tu semakin menggila. Dia tahan sampai air mata dia menitik jatuh atas pipi Nabi. Nabi pun tersedar, ada apa ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, ular gigit. Nabi pun dengan izin Allah, tarik bisa ular tu, alhamdulillah dia pulih kembali. Itu cinta Sayyidina Abu Bakar pada Nabi. Berkorban apa saja. Beri nyawa untuk Nabi. Ini cerita dia beri nyawa. Ustaz nak cerita bagaimana dia berikan perasaan. Antara beri nyawa dengan beri perasaan, mana lebih berat? Beri perasaan. Bukan mudah. Beri nyawa, lepas tu kita mati, betul tak? Tapi kita beri perasaan, korban perasaan, lepas tu kita masih hidup. Bukan mudah. Ya? Baik. Kenal tak dengan Sayyidatina Ummul Mukminin, Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab? Kenal? Jumpa dia kat mana? Oh, kenal. Kenal lah. Hafsah ni sebelum dia jadi isteri Rasulullah, dia ada suami. Ada suami dia. Suami dia meninggal dunia. Bila suami dia meninggal dunia, ialah perempuan kan ada edah kan? Ada edah. Ya. Semasa dia meninggal dunia tu, Sayyidina Abu Bakar menaruh hati kepada Hafsah binti Umar. Sebab Sayyidina Hafsah ni cantik orang dia. Sayyidina Abu Bakar pula, walaupun dia orang soleh, dia tetap lelaki, betul tak? Nampak cantik. Dia pun rasa nak pinang Hafsah. Tapi nak pinang tak boleh, sebab apa? Sebab Hafsah masih lagi dalam edah, tak boleh pinang. Haram, tak boleh. Kita kias-kias pun tak boleh. Ya, haram. Sebab dia dalam edah. Sayyidina Abu Bakar pun tunggu dia letak. Kalau kita ni kalender kan. Habis. Hari ni besok edah dia habis. Aku nak jumpa dengan Umar, biar Umar beri anak daripada aku. Hafsah ni macam cantik. Itu ya. Anak Umar Ibn Khattab pula. Sayyidina Abu Bakar nak sangat dengan Hafsah. Dia dah sayang dah. Nak kan. Esok dia nak pergi meminang. Lepas solat subuh dia jalan dengan Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kau tahu tak apa dia? Anak Umar, Hafsah, edahnya besok habis. Kata Rasulullah, aku pun bilang juga, kata Rasulullah. Aku bilang juga. Maksud kau ya Rasulullah? Aku nak ambil dia sebagai isteri. Ketika itu macam mana rasa? Dua panglima merebut seorang wanita. Apa jadi? Saleh Kamil dengan Nordin Ahmad. Kalau cerita Melayu, Saleh Kamil lah. Itu. Lawan dengan Nordin Ahmad. Nakkan siapa? Mak kepada Fauzi Ahmad Daud tu nama siapa?
Sa'diyah, hafal semua. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar tergamam. Rasulullah pernah Hafsah juga. Kata Sayyidina Abu Bakar, elok benarlah tu. Padahal dalam hati tu rasa macam mana? Rasa macam sedih lah. Tak lama lepas tu Sayyidina Umar datang jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Hafsah anak aku edahnya habis esok. Aku nak berikan anak aku pada engkau lah. Sayyidina Abu Bakar tawarkan Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tawarkan Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kau ambil lah anak aku ni. Sayyidina Abu Bakar kata, dia diam, dia tak jawab. Dalam kisah tu, Sayyidina Abu Bakar tak jawab, dia diam. Sebab dia tahu Rasulullah nak. Umar kata, ya Abu Bakar, kau dengar tak aku cakap ni? Aku nak beri anak aku Hafsah kepada engkau. Ambil lah. Kan? Sayyidina Abu Bakar buat tak tahu. Umar ni geram lah. Dia ni. Marah dia, betul tak? Dia kata, aku cakap kali ketiga ni. Ambil lah Hafsah anak aku tu. Sayyidina Abu Bakar buat tak tahu. Dia buat kerja dia. Umar kata, mutaksir sudah. Itu ikut mau lah. Kalau tak nak sudah lah. Sayyidina Abu Bakar pun kata, tak apalah. Aku akan jumpa orang yang lebih baik daripada engkau lagi. Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Hafsah tu kosong lagi. Esok edahnya habis. Macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, no problem. Itu Ustaz terjemah lah, menghampirkan faham. Menghampirkan faham. Lalu Rasulullah pun diijab kabulkan dengan Hafsah. Maka jadilah Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah binti Umar Al-Khattab. Selepas Hafsah diijab kabulkan dengan Nabi, Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tengok. Hafsah sudah bersama dengan Rasulullah. Melepas engkau. Ketika itulah Abu Bakar cerita pada Umar. Dia kata, ya Umar, sebenarnya aku ni ada hati. Tapi bila Rasulullah kata dia nakkan Hafsah, aku berundur diri lah. Tak apa. Benda ni bukan mudah, saudara. Bukan mudah. Itu. Bukan mudah. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar korbankan perasaan dia. Kenapa? Cintakan Nabi SAW. Jadi kalau para sahabat telah buktikan mereka sayangkan Nabi dengan mereka korbankan nyawa dia. Mereka sayangkan Nabi dan mereka korbankan perasaan dia. Mengapa kita tidak? Ya, para sahabat sangat hampir dengan Nabi. Ya, tadi bila Ustaz dengar Ustaz Nazri nyanyi lagu Ya Rasulullah, kita tak boleh tatap wajah dia, ya. Allahu Akbar. Terasa jauhnya kita daripada Rasulullah. Pernah terjadi kepada seorang sahabat, dia minum dengan Nabi. Nabi minum. Tiba-tiba dia menangis. Rasulullah kata, kenapa nangis? Ya. Dia kata, ya Rasulullah, hari ini kita dapat minum sama-sama. Alhamdulillah. Tapi di akhirat nanti, engkau akan masuk Jannatul Firdaus. Aku ni belum tentu lagi masuk syurga, ya Rasulullah. Kalau masuk syurga pun, dapatkah aku jumpa dengan engkau? Nabi kata, sungguh ke nak? Kamu suka ke nak duduk dengan aku di akhirat nanti? Aku nak berjiran dengan kau, ya Rasulullah. Tapi siapa aku, ya Rasulullah? Aku dengan solat aku yang tak seberapa. Dengan derma aku yang tak seberapa. Dengan puasa aku yang tak seberapa. Dapatkah aku duduk dengan kau, ya Rasulullah? Setelah kata ginilah. Kalau kau nak berjiran dengan aku, buat benda ni. Apa dia? Alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Engkau akan berjiran dengan aku. Jadi ini kaedah. Kalau kita nak duduk berjiran dengan Nabi di syurga nanti, alaika bikathrati as-sujud. Banyakkan sujud pada Allah. Lepas solat maghrib, jangan terus buka handphone. Terus buat sunat ba'diyah maghrib. Ya. Kalau tak ada apa-apa, antara maghrib dengan isyak tu tak ada apa-apa, tak payah tengok handphone. Kita buat sembahyang sunat awabin. Ya, sembahyang sunat awabin ada 12 rakaat. Banyakkan sujud pada Allah. Ya. Nabi SAW bila malam tak bangun tahajud, dia gantikan dengan 12 rakaat solat duha. Dia memperbanyakkan sujud. Sebab tu Nabi kata, alaika bikathrati sujud. Banyakkan sujud pada aku, engkau akan berjiran dengan aku dalam syurga nanti. Semua sahabat sayang kat dia. Dan yang sayangkan Nabi ni adik-adik sekalian, bukan saja orang Islam. Orang bukan Islam pun sayang kat dia.
India kat depan tu sayang tak adik? Belum tentu, betul tak? Nabi kita ni, dia Islam, bawa agama Islam. Arab yang seorang tu musyrik. Musyrik tu pun sayang kat dia. Satu kisah. Hari ni Ustaz cerita je lah. Ada sebab mengapa Ustaz banyak cerita. Hujung nanti Ustaz akan gulung balik. Baca tak kisah Nabi kita berdakwah di Taif? Baca? Dia dapat apa? Dapat nasi minyak ke dapat rendang? Dapat batu. Haji Zul faham. Dia dapat batu, kena baling batu. Baling batu. Bila kena baling batu, Nabi lari tak? Lari. Nah, tu dah orang baling batu. Kena batu bukan rasa geli, rasa sakit. Nabi lari. Tapi dalam lari itu pun darah dah menitik-nitik. Tengok, Nabi berdakwah sampai darah menitik. Lalu bila dah jauh daripada tempat dia lari itu, yang baling batu pun dah jauh, Nabi pun berehat di sebuah kebun. Lalu dua orang lelaki, anak kepada Uqbah ibn Mu'id, musuh Nabi nombor 1 dekat Mekah. Anak dia lelaki-lelaki dua ni pun jahat juga. Tapi bila tengok Rasulullah SAW ni berdarah, dia rasa simpati. Lalu dia kata kepada hamba dia, pergi ambil anggur ni sepiring, pergi bagi kat Muhammad, kesian dia. Orang kafir pergi kesian kat dia. Ya. Tak apalah, ustaz bukan nak cerita kat situ. Nabi duduk di Mekah, orang Mekah tak suka dia, Abu Jahal tak suka dia. Sehingga dia kata apa? Ya Muhammad, ukhruj min huna. Keluar engkau daripada Mekah ni. Nabi keluar daripada Mekah, berdakwah di Taif. Sampai di Taif, orang Taif tak boleh terima dia, baling dengan batu. Nabi nak pergi mana? Dia kena balik semula ke Mekah, betul tak? Dia nak balik ke Mekah, dia dapat cerita Abu Jahal tengah asar parang. Kau balik ke Mekah dan susah ni. Abu Jahal dengan Abu Lahab dah tunggu dekat Mekah. Sebab apa? Kalau kita belajar dalam sirah Nabawiyah, Abu Jahal marah Nabi pergi ke Taif. Sebab apa? Sebab di Taif ni, banyak perniagaan orang Quraisy ada di Taif. Kalau Taif masuk Islam, habis perniagaan Abu Jahal. Sebab tu Abu Jahal marah. Mengapa engkau pergi ke Taif? Nanti kau. Betul. Kalau engkau balik ke Mekah, memang kami akan bunuh engkau. Nabi dapat tahu. Tapi Nabi kata, kalau aku tak balik ke Mekah, ke mana aku nak pergi? Siapa nak terima aku? Tahu tak adik-adik? Nabi SAW dapat satu idea. Selepas dia beribadah, dapat satu idea. Apa idea dia? Dia pergi jumpa dengan satu Samsing yang paling ditakuti. Oh, kita kat sini siapa Samsing? Betul. 302. 302 kan kesesaan. Betul. Syarif Dul. Dia pergi jumpa Samsing yang paling dahsyat sekali. Yang orang Quraisy bila dengar nama dia, orang Quraisy takut. Siapa dia? Seorang laki-laki bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni, dia ni bukan orang Islam. Dia mati pun mati kafir. Mati musyrik. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Mut'im, kenal aku tak? Kata, apa tak kenal lah. Kau ni cucu Abdul Muttalib tu tak? Ha, betul. Aku cucu Abdul Muttalib. Kata Mut'im, Abdul Muttalib tu baik orang dia. Ada apa wahai Muhammad? Aku ni nak balik Mekah. Abu Jahal dah tunggu aku dengan parang nak bunuh aku. Tapi kalau tak balik Mekah, mana aku nak pergi? Boleh tak engkau lindung aku wahai Mut'im bin Adi? Kata Mut'im bin Adi, Datuk engkau Abdul Muttalib orang yang sangat baik. Kalau cucu dia minta tolong, mengapa aku tak tolong? Silakan. Dalam budaya orang Arab, kalau perompak pun dilindungi oleh ketua kabilah, tak ada siapa boleh kacau dia. Ya, lalu Mut'im bin Adi kata, jom. Dia panggil anak-anak dia, dalam sejarah kata ada 7 orang anak laki-laki dia, semua gagah perkasa ni. Pakai pedang, betul macam ninja tu. Mut'im bin Adi duduk depan. 7 anak lelaki dia iring Nabi. Nabi dengan Zaid bin Harithah duduk tengah-tengah. Masuk ke Mekah. Abu Lahab tengok. Pulang ni dah. Nanti kau. Betul. Agak dia nak ambil elastik. Betul. Sekali dia tengok Mut'im bin Adi duduk depan. Siapa pula ni? Lah Mut'im bin Adi. Apa hal ni? Itu dia tanya, wahai Mut'im bin Adi, apa halnya? Aku sudah lindungi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ganggu Muhammad, dia kacau, makna dia ganggu aku. Bila ganggu aku akan sediakan tentera, ekor dia di kampung aku, kepala dia dekat depan Kaabah. Ganggulah. Abu Lahab garu tempat yang tak gatal. Aduh. Macam mana nak buat dia tu? Oh, ini lain macam cara ni. Itu Nabi Muhammad berkawan dengan siapa? Kawan dengan Samsing. Sebab tu kita lebay-lebay ni yang pakai serban ni jangan bermusuh dengan Samsing. Kawan dengan dia. Ya. Ustaz dulu duduk penjara Kajang lama tu. Duduk penjara Kajang tapi bukan banduan lah, ustaz didik banduan. Itu. Ustaz kawan baik dengan Samsing-Samsing ni. Bila mereka keluar, mereka cari ustaz lagi. Cari itu. Nak kahwin pun jumpa ustaz. Ustaz, nak kahwin. Macam mana ustaz? Okey perempuan ni? Okey kahwin. Kalau ustaz kata tak okey lah. Buat baik dengan Samsing-Samsing ni. Kan? Pergi. Yang abang pandai main gitar ni. Kena kita lebay-lebay. Boleh main gitar bagus. Kita main gitar bawa pokok tu dengan mamak rempit ni. Jangan kita bermusuh dengan mereka. Nabi tak bermusuh dengan Samsing. Kan? Surau. Kalau surau ni banyak duit, panggil mak rempit kat semua ni, kita taja dia punya minyak. Minyak isi penuh, tuti isi penuh. Jom kita bermusafir ke Johor Bahru. Makan nasi Arab dekat Johor Bahru. Kita taja. Surau taja. Surau kena buat baik dengan Samsing. Jangan buat musuh dengan dia. Betul? Nabi buat baik dengan Mut'im bin Adi. Baik. Ustaz nak cerita. Tahu tak apa jadi? Dalam peperangan Badar, orang Islam 1,000 orang, orang kafir, orang Islam 313, orang kafir 1,000 orang, berperang. Siapa menang? Islam menang. 70 orang musyrikin ditawan oleh Rasulullah. 70 orang kena ikat gitu. Kan? Baik. Di sini Ustaz nak anak-anak hafal kata-kata Nabi. Apa kata Nabi? Tengok. Masa perang Badar ni berlaku, Mut'im bin Adi dah mati dah meninggal dunia. Walaupun dia Samsing, mati juga. Betul? Mati dah. Ketika orang musyrikin kena tawan 70 orang ni, apa kata Nabi? Lau kana Mut'im hayyan wa kallamani, kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup lagi dan dia jumpa aku minta dilepaskan orang tawanan musyrikin ni, aku akan lepaskan. Apa maknanya? Nabi kenang budi tak? Nabi meraihkan orang yang telah mati. Nabi mengingati orang yang telah mati. Padahal yang mati itu siapa? Orang Islam ke musyrik? Musyrik. Nabi meraihkan, Nabi memuliakan orang yang telah mati itu. Kalau Mut'im bin Adi datang jumpa aku, minta lepaskan 70 orang musyrikin yang kena tawan ni, aku akan lepaskan, kata Nabi. Kita ni, Nabi, orang kafir pun dia kenang budi, dia raihkan walaupun si kafir itu dah mati. Kita ni, Nabi kita dah wafat, kita nak raihkan Nabi, tiba-tiba ada orang kata bid'ah. Gila tu. Betul tak? Betul tak? Ini maulud Nabi ni bid'ah ni. Apa pasal bid'ah pula? Nabi Muhammad SAW ajar kami, Mut'im bin Adi itu kafir. Tetapi Nabi mengenang budi dia. Nabi kata, kalau dia datang jumpa aku akan lepaskan tawanan-tawanan ni. Nabi kita Muhammad SAW, seorang kekasih Allah, yang telah berjasa kepada kita, yang telah meninggalkan kita. Tiba-tiba kita nak mengenang dia walaupun dia dah tak ada. Orang kata, jangan, mana ada. Itu tak betul. Jadi ini kita boleh jadikan hujah bahawa maulud Rasul yang kita buat ini ialah sebahagian daripada perkara yang Nabi suruh. Jadi nak ceritanya anak-anak sekalian, Mut'im bin Adi ni walaupun dia kafir, dia menolong Islam. Nanti adik-adik balik nanti, buka cerita bagaimana Nabi SAW dipulau oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Peristiwa pemulauan. Nabi kita masa dekat Mekah tu, yang masuk Islam hanya 150 orang sahaja, lebih kurang. Abu Jahal ni punya jahat, dia kata apa? Kita pulaukan Muhammad, kita pulaukan orang yang masuk Islam. Kalau dia pergi kedai nak beli barang, jangan jual dekat dia. Dia duit banyak, nak beli orang tak jual. Kalau dia bagi salam, jangan jawab. Kalau dia nak kahwin, jangan kahwinkan anak kita dengan dia. Pulau mereka, halau mereka. Menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat yang masuk Islam terpaksa keluar daripada bumi Mekah, duduk di lereng-lereng bukit. 3 tahun tak boleh masuk bandar.
Tahu tak? Orang-orang Arab musyrikin bersimpati dengan Nabi, mereka kata kami juga akan keluar daripada Mekah duduk dengan Muhammad di lereng bukit. Padahal mereka musyrik. Sehingga mereka kelaparan, nak beli barang tak boleh. 3 tahun di pulau. Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Punya laparnya mereka, pada satu hari ada seorang lelaki, dia buang air kecil. Bila dia buang air kecil kan, orang lelaki kan air kecil kan tajam kan. Bila jatuh atas batu, tak dengar bunyi, betul tak? Tapi kalau jatuh atas kulit yang kering, bunyi tak? Krek itu kan. Lekang-lekang dia stopkan tu, ini kulit unta yang kering. Basuh, rebus. Lalu mereka makan kulit tu, walaupun dah terkena air kencing. Nak ceritanya punya laparnya mereka di pulau selama 3 tahun. Tahu tak Abu Jahal buat macam mana? Dia tulis satu ayat dekat papan, dia gantung dekat Kaabah. Jangan ada siapa-siapa yang bermuamalat dengan Muhammad dan orang-orang Islam. Siapa bermuamalat dengan dia akan di pulau juga. Nak tahu tak? Kayu tu Allah Ta'ala perintahkan anak-anak makan kayu tu. Akhir sekali, belum sempat anak-anak makan semua, ada seorang lelaki kafir yang mati musyrik bersimpati dengan Nabi SAW. Dia kata, apa punya kerja Abu Jahal ni? Orang tu nak beli barang, bagilah dia beli. Dia pun manusia juga. Sebab apa kita nak sakiti dia? Dia agama dia, kita agama kita. Tahu tak siapa laki-laki tu? Laki-laki itu namanya Mut'im bin Adi. Laki-laki yang sama tadi. Ketika orang pulau dia, Mut'im bin Adi datang, dia cabut pedang dia. Ini pedang Mut'im bin Adi. Siapa-siapa yang memulaukan Muhammad, pedang ini akan bercakap. Dia pun naik ke atas Kaabah tu, dia jatuhkan papan kenyataan tu, Abu Jahal garu tempat tak gatal. Mut'im bin Adi kafir, mati musyrik, dia sayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Jadi kalau orang kafir pun sayang Nabi, macam mana kita orang Islam tak sayangkan Nabi? Sebab itu kita kena didik hati kita. Saya sayangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sayangkan Nabi saya. Sebab itu kita kena belajar sirah Nabi banyak-banyak. Ustaz rasa Ustaz berada di hujung dah ni. Banyak tak dengar Ustaz cerita tadi? Banyak ya? Ustaz telah pun selesaikan cerita sirah Nabawiyah ni dalam radio Selangor FM. Ya, selesai dah. Daripada awal kitab sampai akhir kitab Ustaz dah ceramah di radio. Selepas sirah Nabi, Ustaz cerita tentang kerajaan Bani Umayyah. Selepas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Lepas tu kerajaan Islam di Spain yang memerintah Spain selama 80 tahun. Selama 15 tahun Ustaz berceramah dalam radio Selangor. Selesai semua benda ni. Rakaman dia ada, adik-adik boleh dapatkan. Tahu tak sebab apa Ustaz minat sirah Nabi? Dia ada cerita dia. Lepas cerita ni habislah. Ya. Nak dengar tak? Kalau kita sambung tahun depan ya. Cerita dia begini. Ustaz dulu belajar kat Jordan. Tak tahulah macam mana boleh tercampak kat sana. Ya. Ustaz dulu belajar pondok di Seliau ni, di Production dengan Tuan Ali di Seliau. Belajar bahasa Arab dengan dia semualah. Lepas tu Allah Ta'ala campak Ustaz, jatuhlah kat Jordan, belajar di Jordan. Belajar di Jordan ni 5 tahun. Ada 54 subjek kena habis kat universiti tu. Ustaz dah duduk 5 tahun. 5 tahun tak balik Malaysia. Sampai Ustaz pergi kat embassy Malaysia di Bandar Aman tu, nampak buah langsat tu, gambar buah langsat. Punya lama tak makan langsat. Ustaz pegang. Cukup dah. Punya rindu pada Malaysia tu. Buah langsat mana dekat Jordan. Ustaz nak balik dah. Masa tu isteri Ustaz dah habis belajar. Itu, Ustaz ni bukan tak pandai tapi kurang cerdik. Itu. Isteri Ustaz pandai itu. SPM straight A. Sekejap je habis belajar. Ustaz 5 tahun tak habis belajar lagi. Dia kata, bang, belum nak balik dah bang. Ustaz kata, nantilah tinggal 4 subjek lagi. Salah satu subjek tu ialah sejarah Islam. Wajib lulus. Tak lulus memang tak dapat ijazah. Tapi pensyarah-pensyarah dia semua cengil-cengil. Perut besar-besar Arab ni, kepala botak. Bukan senang nak lulus. Biasanya orang ambil subjek ni 2 kali atau 3 kali baru lulus. Tiba-tiba Ustaz punya subjek yang tahun akhir ni, 4 subjek ni lah. Aduh, nak berdepan dengan si botak ni, macam mana aku nak lulus ni, ya Allah. Rezeki Ustaz, tiba-tiba naik nama pensyarah yang tak pernah naik. Perempuan.
Dia tulis Doktorah Hindun. Saya kata, biar betul ni Ustaz buat gini. Betul lah perempuan. Tak pernah ada tu. Selalunya semua ni pesara-pesara botak ni. Bila tengok ada perempuan, Ustaz pun terus daftar. Ambil dia. Nak ambil subjek sejarah, mudah-mudahan lulus. Sebab dengan perempuan ni, mudah lulus. Perempuan kan dia keras-keras kerak nasi. Kita rendam dia lembut lah. Betul? Ustaz pun ambil, lulus ni. Sekali ambil lulus ni. Sebab dah nak balik ni. Dah nak balik dah. Tak tahan dah. Buat lansar dah panggil ni. Hari pertama Ustaz duduk dewan kuliah datang. Duduk depan sekali. Sebab nak lulus ni pasal ni. Tunggu Ustaz tengok ini doktorah ni perempuan lah ya. Purdah dia agaknya tebal mana dah ni. Jubah dia labuh mana dah ni. Kita orang tahun akhir kuliah syariah. Semua bakal-bakal tok guru ni. Papa Arab serban besar-besar. Itu Ustaz seorang je tak pakai kopiah. Ni pakai kopiah ni. Sana tak kopiah tak pakai tu. Sebab angin kuat dia terbang kopiah tu. Ustaz tunggu. Ini ustazah mana ni. Tiba-tiba bunyi. Kedepak, kedepuk. Kedepak, kedepuk. Dia pakai kasut tumit tinggi. Masuk tengok ada seorang makcik. Itu, pegang kitab, tangan dia kat pintu tu. Nampak ketiak dia. Pakai baju pun ketiak tak tutup. Skirt atas lutut. Saya ingat lagi. Astaghfirullah, ini pensyarah mana pula lah ni. Sebab dekat universiti Ustaz tu ada banyak fakulti. Kan? Meskom ada kat situ juga. Dia kata, Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. Semua jawab salam. Semua tengok, ini siapa ni tu? Ini fakulti syariah ni. Ketiak pun tak tutup. Berani dia datang macam kita lah. Dia pun terus masuk. Masuk. Letak kitab. Dia pun kata, dia perkenalkan diri dia. Dia kata, Ana Doktorah Hindun, sa'akunu ma'akum fi tuli hadzal fasl fi maddati tarikh al-islami. Saya Dr. Hindun, saya akan bersama dengan awak di sepanjang semester ini dalam subjek sejarah Islam. Tok guru aku ketiak apa nampak? Macam mana ni? Rupanya ini mana tu? Ini orang ini nak belajar sejarah Islam termasuklah sirah Nabi. Dalam sejarah Islam sirah Nabi. Dia ni nak ngajar. Ustaz pun kata nak lari tak boleh dah sebab nak makan buah langsat ni. Belajarlah. Belajar. Tapi bila belajar anak-anak sekalian, maklumat dia tentang sejarah Islam ni, Masya Allah. Terutama tentang sirah Nabi. Dia baca hadis, Qala Rasulullah ni, ujung bibir. Ketiak tak tutup ni, Qala Rasulullah. Kita salin lah. Kena salin sebab nak lulus ni. Hebatnya. Ustaz sebelum pergi ke Jordan, Ustaz dah baca dah kitab sirah. Tapi banyak maklumat tentang Rasulullah yang Ustaz tak tahu. Datang daripada makcik tak pakai ketiak nampak ni. Hebat. Ustaz salin. Sampai satu ketika, oleh kerana banyak sangat maklumat dia tu, Ustaz tak dapat kerja. Ustaz habis kuliah, Ustaz jumpa dia. Ustaz kata, Doktorah, banyak yang aku tak boleh kerja ni, kau cakap laju sangat. Dia kata, kalau nak detail, datang office. Ikut saya pergi office. Okey, jom. Ustaz pun jalan lah. Itulah kali pertama Ustaz jalan dengan perempuan yang ketiak tak tutup. Tapi dia pensyarah kita. Lah, sampai dekat office dia. Masuk office. Dia pun duduk. Ustaz pun duduk. Sebab nak bincang ni, nak catat ni. Ustaz tengok dekat dinding dia ada patung Jesus. Jesus yang macam ni tu. Yang pakai seluar katok tu. Ustaz rasa dia ni mungkin baru pindah bilik ni. Kemudian yang lebih terkejut, dia pun keluarkan dia punya rantai emas dia. Ada cross. Saya kata, sudah. Tok guru aku rupanya Kristian rupanya. Punya hebat Qala Rasulullah. Punya hebat cerita tentang Gua Thur, cerita tentang perang Badar, cerita tentang perang Hunain, cerita perang Khaybar. Ya Allah, apa peperangan semua dalam kepala dia, sirah Nabi. Ustaz pun tanya dia, ya doktorah, mungkin asal soal, tafadhal. Anti Masihiyah wala Muslimah? Engkau ni Kristian ke atau Islam? Ana Masihiyah. Wa sa'azalu Masihiyah. Aku Kristian dan aku akan terus jadi orang Kristian. Hakan. Betul ke? Betul. Ketika itulah adik-adik sekalian, Ustaz rasa air mata dah berlogok ke sini.
Tapi Ustaz tahan sebab kita lelaki, jangan menangis depan perempuan. Tahan. Tahan. Dia pun tanya, okey dekat mana tak faham. Ketika itu lidah Ustaz dah keluar dah. Aku nak bertanya tentang Nabi aku daripada seorang Kristian. Busuk sangat ke aku ni? Jahil sangat ke aku ni? Aku nak tanya tentang Nabi aku, tetapi daripada mulut seorang Kristian. Tapi oleh kerana dah nak jumpa, Ustaz pun tak buat-buat tanyalah. Soalannya banyak sebenarnya Ustaz nak tanya, tapi Ustaz hanya mampu untuk bertanya satu soalan saja. Sebab kita rasa malu depan Rasulullah. Kalau Rasulullah ada kat situ, kalau Khalid bin Walid ada kat situ, takkan dia ketuk kita dengan pedang dia? Apa punya Muslim? Ini Nabi engkau yang kau ucap selalu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba si Kristian ini lebih tahu tentang Nabi engkau daripada engkau. Ketika itu air mata dah berlonggok dah. Ustaz tahan. Saya kata, ya doktorah, anak khalas ni, mama yang disoal. Bas wahid. Ustaz pun keluar. Ustaz ingat lagi, tiang tersebut, setiap kali Ustaz pergi Jordan, Ustaz pergi kat tiang tu. Tiang di mana Ustaz menangis. Ustaz sandar. Ketika itu Ustaz melepaskan air mata ni. Wahai mata engkau, keluarlah air mata ni. Wahai diri, engkau lah manusia paling celaka. Sebab apa? Hari ini aku belajar sirah Nabi daripada seorang Kristian. Sedangkan dalam solat aku mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Tetapi pengetahuan aku tentang Rasulullah itu tak seberapa berbanding Kristian ini. Ustaz tanya dia, kamu ada PhD? Ya, ada PhD bidang sejarah Islam. Apa tesis kamu? Tajuk tesis kamu? Dia kata, tajuk tesis saya Shurahbil binti Hasnah. Kenal tak? Sayyidina Shurahbil binti Hasnah. Lelaki ke perempuan? Laki-laki. Cuma dia dibentikan sebab dia ni anak yatim, dia dibesarkan oleh mak dia nama Hasnah. Tapi dia panglima yang telah membebaskan Palestin daripada Rom. Dia bersama dengan Abi Ubaidah bin Jarrah, bersama dengan anak Abu Jahal. Siapa nama anak Abu Jahal masuk Islam tu? Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka bertiga lah panglima yang membebaskan Palestin. Sebab itu Ustaz pun habis belajar, dapatlah ijazah sikit, sulung tu kan. Ustaz rasa aku tak boleh balik selagi kitab-kitab sirah ini aku tak khatamkan. Semenjak itulah Ustaz rasa Ustaz kena tebus diri ini, malu depan Rasulullah, ya, kerana aku tahu Islam sikit, tetapi dia tahu Nabi aku lebih banyak, sedangkan dia bukan orang Islam. Sebab tu Ustaz nak nasihatkan adik-adik sekalian, belajar sirah Nabawiyah. Senang aja, betul tak? Beli kitab, baca, muzakarah, tak faham tanya Ustaz. Jangan sampai jadi macam Ustaz. Ya, jahil tentang sirah Nabi, akhir sekali berguru dengan Kristian, Kristian lebih tahu Islam daripada kita. Ya, jadi jadilah peminat-peminat sirah Nabi, jadilah peminat-peminat hadis-hadis Nabawi, belajar betul-betul, insya-Allah kita akan sebarkan sejarah Islam ini kepada pemuda-pemuda kita. Sekarang ni ramai pemuda-pemuda kita tak tahu sirah Nabi. Ramai. Dan Ustaz, antara kitab-kitab yang Ustaz suka baca, bukan saja yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, Ustaz suka baca kitab-kitab sirah yang ditulis oleh orientalis barat. Tapi masa tak cukup. Ustaz nak buat satu soalan. Adik-adik fikir balik, buka kitab. Apa pendapat adik-adik kalau menantu bunuh bapa mertua? Jahat tak? Jahat tak? Menantu bunuh bapa mertua, jahat tak? Jahat. Tahu tak? Salah seorang orientalis Kristian, dia telah menulis satu buku bertajuk Muhammad Pembunuh Bapa Mertua Dia. Betul tak cerita ni? Betul ke tak betul? Betul. Betul. Siapa bapa mertua Nabi yang dibunuh? Huyai bin Akhtab, pemuka Bani Quraizah. Nabi kahwin dengan siapa anak dia? Anak dia bernama Safiyah binti Huyai binti Akhtab. Huyai bin Akhtab Yahudi. Mati kerana dijatuhkan hukuman mati oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi berkahwin dengan Safiyah. Cerita ini betul. Peristiwa ini berlaku bila? Selepas Nabi pulang daripada peperangan Khaybar. Huyai bin Akhtab, pemuka Bani Quraizah yang dijatuhkan hukuman mati oleh Nabi SAW. Cerita ini dijadikan hujah oleh orientalis. Dia kata Muhammad SAW pendurhaka. Dia bukan bersifat dengan siddiq kerana dia bunuh bapa mertua dia sendiri.
Sebenarnya ceritanya bukan demikian. Betul tetapi tidak betul. Tapi oleh kerana masa tak mengizinkan, adik-adik cari sendiri dalam kitab. Boleh? Besok pergi buka kitab-kitab tu, baca balik. Betul ke Nabi kita bunuh bapa mertua dia? Jawapan dia betul tetapi tidak betul. Di mana betul dan tidak betulnya? Tolong baca. Ustaz nak tanamkan sifat dalam hati adik-adik sekalian supaya minat membaca sirah Nabi SAW. Okey? Jadi Ustaz rasa cukup sekadar tu. Dan kalau buku tak ada, nanti selepas kuliah ni, isteri Ustaz ada dekat luar, bersama dengan anak Ustaz, kami ada bawa buku-buku sirah Nabi. Banyak kat luar tu. Adik-adik minat, ambil saja. Ambil saja. Terima kasih Ustaz. Berapa buku nak seorang? 5 buku, ambil aja. Orang kampung pun, dia kat sini pun boleh ambil aja. Tapi lepas ambil, bayarlah. Jadi kami nak pasarkan buku-buku sirah Nabi, baca sangat menyeronokkan. Ya, jadi tengah-tengah baca tu kadang-kadang, mengantuknya. Jadi Ustaz ada bawa buah delima, baru sampai daripada Mesir, makan delima, baca, Masya Allah, lagi seronok kita baca sirah Nabi. Ya, kadang-kadang delima masam, nak manis kan. Ustaz ada bawa buah rotop, korma yang belum masak, ada kat luar tu. Ambil aja, lepas tu bayar aja. Ya. Lepas tu kita baca sirah Nabi SAW. Ya, jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada surau ini kerana sudi memberi peluang kepada Ustaz untuk menyampaikan kuliah pada hari ini. Dan rasanya ada satu nasihat lagi Ustaz? Ada, alhamdulillah. Penutup. Silakan Ustaz. Habis dah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dihidupkan mikrofon hamba. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukurlah kita pada Allah SWT pada malam ini telah mendapat siraman ilmu daripada Ustaz Uda. Jadi benarlah, saya pun kalau saya belajar dari seorang kafir tentang Nabi yang saya sayang, saya rasa bukan saya tunggu belajar kat situ. Mungkin saya jadi orang Arab terus. Itu yang ada, nampak macam orang Arab tak? Ada? Ada kan? Masalahnya saya ini orang dusun. Orang dusun Sabah ni dia macam Cina. Memang macam Cina, itulah dusun. Dusun Kadazan ke apakah tu. Kalau di Sabah tu macam Cina lah tu. Tapi saya tak tahu kenapa saya nampak macam Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab saya orang Kristian masuk Islam. Tu dia. Saya orang Kristian masuk Islam. Kalau saya betul saya cakap Ustaz. Kalau saya kena macam Ustaz Uda, memang saya tutup buku. Tak apa, saya pergi cari ulama lain. Tapi Ustaz Uda dah lama dia nak balik kan, nak makan langsat. Masa dia kat sana dia nak makan langsat, dia balik sini dia bagi kita makan kurma lah. Apalagi delima, pastikan anda beli ya. InsyaAllah saya antara pembelinya kejap lagi. Pada saya punya staf-staf saya, media saya, tolong jaga saya daripada terlebih guna duit lah. Nak beli kurma aja. Alhamdulillah Ustaz Rihat, okey. Saya nak berada di sebelah ni. Apa kalau ada nak ambil gambar cantik sikit kan? Tu dia. Jadi insya-Allah saya akan nyanyi satu. Okey. Don't worry, be happy. Saya tutup dengan lagu tentang Rasulullah juga. Bolehkah? Wahai seorang kekasih, wahai saya ini lain sikit Ustaz. Dulu waktu nama saya, orang panggil saya Alex. Nama saya dulu Alexander. Waktu orang panggil saya Alex, belum Islam saya tak kisah. Tapi bila saya dah mengucap 2 kalimah syahadah, satu kampung saya tak boleh sebut nama saya.
Kalau panggil saya dengan nama lama, saya tak akan pandang. Itu saya. Lepas itu satu kampung dah tak berani panggil nama Alex. Tapi sekarang saya suka kalau kena panggil. Itu pun tengok mood lah. Lalu saya pilih nama saya sendiri, Nazri Johani. Baru-baru ini saya jumpa orang Arab. Saya beli saya Nazri bin Johani. Apa? Dia kata, Johani? Dia kata, ente tahu tak Johani itu siapa? Dia kata, Johani itu di Arab Saudi seorang imam besar, penceramah, imam 30 juz hafiz. Dia kata, Masya Allah, patutlah aku nampak macam Arab. Aku cakap, rupanya Johani nama orang Arab juga, Ustaz. Masya Allah. Jadi insyaAllah semoga kita sentiasa sayang Rasulullah, rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tak banyak hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun perih, pedih, tersiksa, kerana umat kau tempuhi juang. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi kan kami jejaki, sifatmu sempurna pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa, manis senyumanmu, penawar hibah di hati kami, kaulah segalanya. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi kan kami jejaki, sifatmu sempurna pelengkap pribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamaikan jiwa,
manis senyumanmu, penawar hibah di hati kami, kaulah segalanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih Ustaz Uda. Mohon dihalalkan ilmunya, semoga lekat di hati dan di fikiran kami, InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini saja majlis ilmu kita untuk minggu ini, hari ini, bulan ini, InsyaAllah. Setiap hari apa? Setiap bulan. Setiap bulan akan ada. Kalau tersalah cakap tak apalah, saya cover. Tapi menyanyi je satu lagu. InsyaAllah itu saja. Terima kasih pada Kedua Teknologi. Terima kasih kepada Ustaz Zolkom. Terima kasih pada Al-Tafiz Bayu Syahada. Terima kasih pada seluruh kru. Dan terima kasih pada tuan-tuan semua. Kalau tak datang kami bercakap dengan dinding lah gamaknya. Apa nak buat? Kalau tak ada orang datang, kita cakap dengan dinding lah. Tapi Alhamdulillah datang begitu ramai. InsyaAllah lepas ni kita makan. Tapi sebelum kita makan, kita solat dulu. Ada apa-apa daripada pengurusan? Macam ada bawa hantaran apa tu? Silakan. Assalamualaikum. Bismillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Uda Kasim atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi, serta Ustaz Nazri Johani atas alunan nasyid sebentar tadi. Semoga segala apa yang disampaikan kita dapat mengambil ibrah, dan mudah-mudahan kita semua terus menjadi hamba Allah yang sentiasa beriman dan beramal kepadanya, serta sentiasa dihadirkan rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Seterusnya, majlis menjemput Encik Wan Kamaruzaman bin Waramli untuk menyampaikan cenderahati kepada Al-Fadil Ustaz Uda Kasim dan Al-Fadil Ustaz Nazri Johani. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Kamaruzaman bin Waramli atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. InsyaAllah selepas ini kita akan solat isyak secara berjemaah, kemudian dijemput semua hadirin untuk menyambut selera juadah yang disediakan. Kami di pihak pengurusan Surau Kampung Seri Melenggang dan Ustazah.com Sdn Berhad memohon 1000 kemaafan atas kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh bersedia untuk kita solat bersama, insyaAllah.